A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini untuk membincang, untuk kita menelaah, mengkaji beberapa nasihat, pandangan dan mungkin juga sedikit ilmu pengetahuan yang agak baru pada pandangan kita. Moga-moga ianya dapat dimanfaatkan untuk kita insya-Allah di dalam kehidupan ini. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, saya rasa lebih baik kita mulakan dengan bacaan umul kitab dan juga selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga berkat daripada apa yang kita bacakan nanti, insya-Allah Allah SWT memberkati dan mempermudahkan usaha kita untuk sama-sama membersihkan hati, untuk kita sama-sama menelaah ataupun memperbaiki diri kita insya-Allah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ya Rasulullah ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wakhlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diberkati oleh Allah, dipermudahkan urusan kita untuk sama-sama hari ini kita mengkaji dan menelaah kitab Duhai Hatiku, Ingatlah Allah. Baik, pada sesi yang lepas kita telah berhenti pada bab ataupun pada perenggan yang mengisahkan tentang kerugian terlalu leka ataupun kerugian disebabkan terlalu mencintai dunia. Baik, hari ini kita akan sambung melihat apa yang dikatakan oleh pengarang insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat 4. Pengarang bermula dengan memetik surah Al-Asr. Benarlah firman Allah SWT dalam surah Wal-Asr, surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Baik, adalah sungguh dengan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan pada ayat di atas. Adalah benar bahawa sekalian manusia kebanyakan berada dalam kerugian. Adalah yang dimaksudkan dengan manusia di dalam ayat ini adalah termasuk kafir, Islam, orang alim, orang jahil, tua dan muda, orang yang beramal dan juga yang mungkar. Semuanya berada dalam kerugian, yakni senarai-senarai jenis manusia tadi. Sekiranya kita lupa pada Allah, sekiranya kita tidak berniat kerana Allah, dan sekiranya kita beramal bukan untuk mencari keridhaan Tuhan,
Oleh itu wahai hatiku, insafilah dirimu. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, insya-Allah, baik, benar apa yang telah dikatakan, yang telah disebutkan oleh pengarang dalam kitab ini, iaitu segala daripada kita, tidak kira sama ada kita ni seorang yang alim, seorang yang sering mendirikan amal soleh, seorang yang jahil, seorang yang kaki lepak, atau apa saja, Islam atau kafir, kita sebenarnya sebagai manusia sentiasa berada dalam kerugian apabila kita lupa kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana segala apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan tadi, ianya menjadi sia-sia. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan amal ibadah tetapi tidak kerana Tuhan, Allah SWT akan menolak amalan ini, kerana amalan ini dikerjakan mencari keredaan selain Allah. Begitu juga seperti yang kita telah masyhur, seperti yang kita telah maklum, jika golongan-golongan yang tidak beriman kepada Allah, apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan, walaupun pada zahirnya ia nampak baik, tetapi Allah SWT akan menolak kerana mereka ini melakukan perkara-perkara tersebut bukan kerana Allah SWT. Walau bagaimanapun tuan-tuan, sidang penonton yang saya kasihi, menyebut tentang amalan yang dilakukan ikhlas ataupun jujur demi mencapai keredaan Allah SWT ini, ianya tidak hanya bermain sebagai satu falsafah di bibir ataupun pada pandangan akal kita. Sebaliknya, amalan yang ikhlas semata-mata untuk mencapai keredaan Allah, ianya mempunyai suatu prasyarat, iaitu hati kita tuan-tuan. Hati kita perlulah bersih. Kerana apa? Kerana untuk mencapai kesempurnaan keikhlasan tadi, ianya hanya dapat dicapai dengan hati yang bersih. Sebagai contoh tuan-tuan, ada seorang, dia mempunyai banyak wang ringgit simpanan. Datang seorang pengemis meminta bantuan sedikit sumbangan untuk keperluan kehidupan. Dari segi keadaan ekonominya sebagai contoh, sebenarnya si fulan ini tadi mampu menderma RM100. Tetapi dia tidak jujur. Dia hanya menderma sebanyak RM5 sebagai contoh. Sahih, RM5 tadi sebenarnya ikhlas. Ianya sesuatu perbuatan yang ikhlas. Tetapi di mana letak nilai kejujuran tadi? Sebagai contoh, dia sebenarnya mampu untuk menderma wang sebanyak RM100, yang mana dengan walaupun menderma sebanyak RM100 tadi, tidak menjejaskan langsung pendapatan sehariannya. Tetapi kerana hanya ada ikhlas yang tidak sempurna, yang tidak disertai dengan kejujuran, maka amalan tadi sahih, ikhlas, tapi masih ada kekurangan dia. Sebab itu, untuk mencapai hati yang ikhlas, untuk mencapai sesuatu amalan yang ikhlas, kita kena mempunyai hati yang bersih. Dan hati yang bersih ini tuan-tuan, ianya tidak boleh lahir hanya dengan mendalami ilmu. Jika saya berikan kepada tuan-tuan sebagai contoh satu kitab tentang ikhlas, tuan-tuan habis khatam satu kitab ikhlas, apakah tuan-tuan selepas itu akan menjadi seorang yang ikhlas? Jika jawapannya tidak, saya tambah lagi menjadi 10 kitab. Apakah tuan-tuan setelah habis baca 10 kitab bab ikhlas tadi akan jadi lagi seorang yang lebih ikhlas? Tidak. Jika tidak lagi, andai kata saya tambahkan lagi 100, apakah tuan-tuan akan terbentuk menjadi seorang ikhlas? Jawapannya masih lagi tidak. Silap-silap hari bulan, tuan-tuan akan marah, memaki dan sebagainya, kata-kata kesat dilemparkan kepada saya. Begitulah tuan-tuan, hati yang ikhlas ini hanya boleh dicapai dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih. Dan hati yang bersih, apakah cara untuk membersihkannya? Bukan dengan istighfar tuan-tuan. Istighfar itu peranannya adalah untuk membersihkan dosa. Tetapi apa kata baginda Rasulullah? Alat untuk membersihkan hati tadi ada pada zikrullah. Sebab itu kita kena sentiasa melazimi zikrullah, berzikir, mengingati Allah. Sambil mengingati Allah, kita merayu kepada Tuhan, ya Allah,
Tolonglah hamba ya Allah agar dibersihkan hati hamba daripada segala kekotoran dan keburukan ini ya Allah. Dibersihkan hati hamba daripada dosa dan noda, amarah dan mazmumah, mungkar dan ingkar, serta sesuatu selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah ya Allah yang mampu membersihkan kesemua itu tadi. Kita minta sungguh-sungguh pada Tuhan agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan insya-Allah jika hati kita bersih, hati kita telah disucikan oleh Allah Subhanahu taala, kita dapat menjadi hamba yang ikhlas, yang jujur dan benar di sisi Tuhan insya-Allah. Baik, mari kita sambung apa yang telah dikatakan lagi oleh pengarang. Pengarang memetik insya-Allah daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang bermaksud, katakanlah, apakah kamu hendak membantah kami perihal Allah, yakni mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami adalah amalan kami dan bagi kamu adalah amalan kamu. Dan kami terhadapnya, yakni Allah, orang-orang yang mengikhlaskan diri. Surah Al-Baqarah ayat 139. Telah bersabda pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat An-Nasa'i dari Ubadah As-Samit, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa butughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari suatu amalan melainkan ianya ikhlas untuknya dan mengerjakan dengannya untuk keredaan Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang saya kasihi, begitulah tuan-tuan, nilai amalan yang ikhlas yang disertai dengan kejujuran dan kebenaran, mempunyai tempat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu taala, iaitu mereka yang benar-benar ikhlas akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu taala keredaannya. Tetapi tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, seperti yang telah kita sebutkan tadi, untuk mencapai ikhlas, ianya memerlukan hati yang bersih dan perlu disertakan dengan kejujuran dan kebenaran. Baik, kita telah sedia maklum, ikhlas ialah mengerjakan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat untuk sesuatu selain daripada Allah. Baik, itu telah kita sedia maklum. Tetapi apakah pula dimasukkan dengan jujur dan benar? Jujur ini ialah kita melakukan amalan kita dengan haknya, dengan sempurna-sempurnanya. Sebagai contoh saya bawakan tadi, jika kita mampu bersedekah sebanyak RM100, yang mana dengan kita bersedekah RM100 itu tidak menjejaskan pendapatan kita dan sebenarnya tidak orang kata merosakkan simpanan kita, tidak orang kata menyebabkan nafkah kita kepada ahli keluarga terabai, maka kita dengan jujurnya kita sedekahlah 100 itu sebagai contoh, RM50, RM10 sebagai contohnya. Benar pula, apa yang dimaksudkan dengan benar di sini? Yang maksudkan di sini ialah melakukan amalan dengan ikhlas, jujur dan benar ialah melakukan amalan yang benar. Bukan saja amalan itu benar di sisi syarak, di sisi hukum, tetapi juga kita menerima amalan tadi dengan hati yang membenar dan juga yang membenarkan amalan tadi. Maksudnya kita menerima dan membenarkan serta melaksanakan amalan yang benar tadi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak perasan ada suatu amalan yang benar, sebagai contoh solat. Solat ini sahih tuan-tuan, dah terang lagi nyata ianya amalan yang benar, amalan yang telah difadukan sekali ke atas kita. Tetapi demi kerana kemalasan kita, demi kerana kesibukan mengejar dunia kita, kita seolah-olah kita menerima sahih, kita menerima solat itu wajib bagi kita, tapi kita tidak membenarkan. Bermaksudnya bagaimana? Kita tidak melaksanakan hak kita yang telah diperintahkan tadi. Kerana hanya dengan melaksanakan amalan yang telah kita dakwa menerima ini sebagai amalan yang benar, itulah bukti bahawa kita telah membenarkan amalan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh pengarang. Baik, pengarang meletakkan hadis qudsi riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah untuk menjadi rujukan dalam kitab ini, yang bermaksud,
Aku adalah sekutu yang paling tidak menghendaki penyekutuan, yakni tidak memerlukan syirik ataupun pertolongan. Maka barang siapa yang lakukan amalan untukku, yakni ikhlas semata-mata untuk Allah, jujur dan benar untuk Allah, yang dia mempersekutukan dengan selainku, na'udzubillah min zalik, maka aku berlepas diri darinya, sedangkan amalan itu adalah untuk orang yang dia mempersekutukannya. Bermaksud, seorang yang mensyirikkan, yakni melaksanakan amalan dengan tujuan lain, dengan niat lain, maka Allah berlepas diri daripada amalan tadi. Dan amalan tadi Allah Ta'ala biarkan orang yang kita niat untuk tunjuk tadi sebagai penilai, sebagai hakim yang menilai amalan tersebut. Tuan-tuan, wal'iyadzubillah, sudah tentu kita sebagai hamba Allah, siapakah yang lain yang dapat memberi pahala kepada kita selain Allah? Siapakah yang dapat menerima amal soleh kita selain Allah? Dan siapakah yang dapat mengganjari kita dengan syurga, keredaan dan sebagainya selain Allah? Sudah tentu, jika Allah SWT mendakwa bahawa Allah SWT berlepas diri daripada kita, sesungguhnya itu sebenarnya adalah suatu hukuman yang berat untuk kita, yang harusnya kita nilai, yang harusnya kita risau. Sebab Allah SWT dah tidak lagi memandang kita, Allah SWT tidak lagi ambil peduli tentang kita. Allah SWT biarkan kita dengan hamba-Nya. Sedangkan kita sendiri pun tuan-tuan, kita tidak mampu untuk menguruskan diri kita. Kita tak ada kekuatan, melainkan kekuatan yang Allah pinjamkan. Kita tak ada kekuatan untuk menguruskan diri kita, menguruskan kehidupan kita, keuangan kita, melainkan dengan panduan dan pertolongan Allah. Apatah lagi jika kita diserahkan kepada orang lain yang juga tak ada kuasa untuk menguruskan dirinya, bagaimana untuk dia menguruskan kita pula? Wal'iyadzubillah. Amat malanglah jika kita tergolong dalam kumpulan ini. Sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah melindungilah kita daripada satu hukuman yang sangat berat ini, insya-Allah. Baik, mari kita lihat lagi. Oleh itu, wahai diriku dan sekalian diri yang ada, ikhlaslah pada Allah. Ikhlaslah pada Allah dalam ibadahmu. Ikhlaslah pada Allah dalam perbuatanmu, dalam pergaulanmu dan dalam kehidupanmu. Iaitu kita sebagai hamba Allah, kita melaksanakan sesuatu amalan ibadah, kita bergaul dengan hamba-hamba Allah, kita melakukan apa saja perbuatan, bukan saja ikhlas mata-mata untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah, tetapi kita juga jujur dalam perbuatan tadi. Kita tidak tipu Allah, kita tidak menipu manusia, kita tidak menyuruhkan kebenaran semata-mata untuk menjaga hati manusia, menyelamatkan diri daripada cecaan manusia, tidak. Tapi kita sampaikan, kita ikhlas kepada Allah, kita jujur dalam perbuatan kita, kita menerima dan menyatakan kebenaran serta beramal dengan kebenaran tadi. Inilah dia, insya-Allah, mereka golongan-golongan yang mendapat keredaan Allah, asbab berkat daripada keikhlasan mereka tadi. Sidang penonton yang saya kasih lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita tangguh pengajian kita atau sesi kita kali ini pada perenggan ini, insya-Allah surat 5. Kita akan sambung lagi pengajian kita pada sesi akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita bincang mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita, menjadi suatu solusi mungkin, ataupun sekurang-kurangnya memberi satu pengetahuan baru untuk kita jadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, saya rasa setakat ini saja pertemuan kita kali ini. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah, berselawat ke atas Nabi, insya-Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah ya Rasulullah Habibullah. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita, insya-Allah. Seperti biasa tuan-tuan, bersihkan hati, insya-Allah Allah cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.